Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa khabar kepada semua murid-murid cikgu pada hari ini. Pertama sekali seperti biasa, cikgu ingin mendoakan kamu semua sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Okey, baik murid-murid. Selamat pagi dan jom hari ini kita belajar untuk subjek Bahasa Melayu tahun 5 Sekolah Kebangsaan. Jom kita teruskan. Hari ini murid-murid, jom kita belajar cara untuk menggunakan kata bantu. Kalau minggu lepas kita sudah belajar macam mana nak menggunakan kata penguat. Jadi minggu ini kita nak belajar macam mana nak menggunakan kata bantu. Jom kita teruskan. Seperti biasa, dalam setiap sesi pengajaran bersama dengan cikgu akan jelaskan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, seperti yang murid-murid nampak pada yang tertera di skrin. Pertama, mengemukakan kata bantu aspek dan kata bantu ragam dengan betul. Dan yang kedua, membina sekurangnya 2 daripada 3 ayat berdasarkan perkataan yang diberikan menggunakan kata bantu. Jadi hari ini, murid-murid harus membezakan kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Okey, yang kedua ialah murid-murid dapat bina ayat menggunakan kata bantu. Jadi cikgu harap kamu jelas dengan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, baik murid-murid. Sekarang cikgu nak menjelaskan definisi kata bantu terlebih dahulu. Definisi kata bantu ialah kata yang memberikan makna tambahan dari segi waktu dan ragam pada predikat. Maksudnya, dengan adanya kata bantu ini, dia akan memberi makna tambahan kepada predikat yang digunakan. Okey, contoh predikat tersebut. Kita ambil contoh. Ali belajar. Okey, belajar merupakan predikat, Ali merupakan subjek. Tapi dengan adanya kata bantu, dia akan memberi makna tambahan kepada ayat tersebut. Sebagai contoh, Ali masih belajar. Ali akan belajar. Ali harus belajar. Jadi perkataan-perkataan yang cikgu sebut sebentar tadi itu merupakan antara kata bantu yang memberi makna tambahan kepada ayat tersebut. Okey. Jadi kalau Ali belajar sahaja, dia makna biasalah. Tapi untuk menambah lagi makna tambahan, kita kena tambah kata bantu di antara subjek dan predikat tersebut. Cikgu harap kamu jelas berkenaan dengan definisi kata bantu. Kita teruskan. Sekarang cikgu ingin menjelaskan berkenaan dengan jenis kata bantu. Kita ada 2 jenis kata bantu. Cikgu pun dah jelaskan pada bahagian objektif yang mana murid-murid dapat menerangkan atau membezakan antara 2 kata bantu ini. Okey, 2 kata bantu ini ialah kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Okey, kata bantu aspek ini adalah untuk menimbulkan suasana perbezaan masa dan kata bantu ragam adalah untuk menerangkan ragam perasaan. Kita tengok contoh perkataan yang berada ataupun tergolong dalam kata bantu aspek. Okey, perkataan telah, perkataan akan, perkataan baru dan perkataan masih. Ini merupakan perkataan-perkataan yang berada ataupun tergolong dalam kata bantu aspek. Kita teruskan kepada kata bantu ragam. Kata bantu ragam adalah untuk menerangkan ragam perasaan. Kita ambil contoh. Okey, contohnya perkataan mungkin, perkataan boleh, perkataan dapat dan perkataan harus. Okey, ini merupakan jenis kata bantu yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, cikgu harap kamu jelas. Betul tadi cikgu dah menjelaskan definisi kata bantu. Sekarang ni cikgu jelaskan jenis kata bantu. Okey, kita ambil contoh. Ali telah belajar. Maksudnya, dia menimbulkan, orang kata apa? Suasana perbezaan masa. Yang mana kita menggunakan kata bantu aspek. Jadi bila kita baca Ali telah belajar, jadi kita faham yang Ali ni sudah habis belajar. Tapi kalau kita gunakan kata bantu ragam, Ali mungkin belajar. Jadi dia menimbulkan makna tambahan yang berbeza. Mungkin dia belajar, mungkin tidak. Betul. Jadi inilah fungsi kata bantu. Okey, jom kita teruskan. Okey murid-murid, sekarang kita akan menggunakan buku teks. Okey, jadi murid-murid boleh membuka buku teks muka surat 62. Okey, jom kita tengok buku teks muka surat 62. Okey, baik murid-murid. Inilah dia buku teks muka surat 62. Jom kita lihat apa yang ada pada buku teks muka surat 62. Okey, kita lihat adanya dialog.
Kita tengok ada watak Afifi, watak Ayah dan watak Azrul. Ada 3 watak dalam dialog ini. Jom kita tengok dialog ini sedang bersembang mengenai apa. Okey, sebelum itu kita baca terlebih dahulu tajuk yang diberikan. Waspada arus karau. Ketika di Terengganu, Encik Nazri telah membawa Afifi dan Azrul bersiar-siar di tepi pantai. Okey, bersama-sama dengan cikgu, kita baca dialog yang diberikan. Afifi. Wah, jernihnya air laut ini. Seronok jika dapat mandi manda. Ayah. Jika mandi di laut, kamu harus berhati-hati dengan arus karau. Kamu juga patut tahu berenang kerana jika berlaku sesuatu, kamu dapat menyelamatkan diri. Afifi. Apakah arus karau, Ayah? Ayah. Arus karau ialah arus kuat yang boleh menarik seseorang dari pantai dengan tiba-tiba. Biasanya yang pandai berenang pun mungkin tewas dan panik apabila diserang arus karau. Itulah punca berlakunya lemas. Azrul. Baru-baru ini, saya ada terbaca berita tentang seorang anggota keluarga telah menjadi mangsa arus karau. Bagi langkah keselamatan, pantai-pantai yang terdedah pada arus karau mula dikenal pasti. Kini, tempat-tempat tersebut masih ditutup untuk aktiviti air. Afifi. Kalau begitu, saya akan belajar berenang sebagai langkah keselamatan. Ayah. Ya, Afifi, Azrul. Kamu bukan saja perlu tahu berenang. Kamu juga harus tahu untuk berenang. Okey. Jadi, kita sudah selesai membaca dialog yang telah diberikan pada buku teks muka surat 62. Jadi kalau murid-murid lihat pada buku teks muka surat 62 ini terdapat perkataan yang diwarnakan dengan warna biru. Sebenarnya perkataan yang diwarnakan dengan warna biru merupakan kata bantu. Jadi kata bantu ni tak kisahlah kata bantu aspek ke, kata bantu ragam ke, semuanya diwarnakan dengan biru. Kita ambil contoh. Seronok jika dapat mandi manda. Okey. Perkataan dapat itu telah memberi makna tambahan kepada predikat mandi manda. Okey, dapat mandi manda. Dapat itu merupakan kata bantu yang digunakan untuk memberi makna tambahan kepada predikat iaitu mandi manda. Okey. Begitu juga dengan perkataan-perkataan lain. Jadi cikgu harap kamu jelas dengan kata bantu yang digunakan dalam dialog ini. Jom kita teruskan. Okey, baik murid-murid. Jadi ini merupakan tugasan kamu. Kalau kamu lihat, ada perkataan dan ada dash ataupun simbol tolak antara setiap perkataan dengan perkataan yang lain. Sebenarnya, murid-murid harus membina ayat. Okey, membina ayat menggunakan kata bantu yang sesuai. Okey, cikgu tunjuk contoh pada rajah yang pertama. Okey. Kita harus mendengar taklimat keselamatan. Hal ini dapat membantu kita belajar teknik keselamatan daripada mereka yang sudah cekap. Okey, kalau kita tengok, kita ada dua apa? Ya, betul. Kita ada dua kata bantu yang telah tersedia ada di bawah gambar dan kita gunakan untuk membina ayat. Okey, tengok, kita harus mendengar taklimat keselamatan. Harus merupakan kata bantu. Hal ini dapat merupakan kata bantu. Jadi untuk tugasan murid-murid harus membuat ayat untuk rajah yang kedua, untuk rajah yang ketiga. Okey, bina ayat dan gunalah kata bantu yang sesuai untuk dalam proses membina ayat. Jadi cikgu harap kamu jelas berkenaan dengan kata bantu dan dapat membezakan kata bantu aspek dan kata bantu ragam dalam sesi pembelajaran pada hari ini. Okey. Okey, baik murid-murid. Untuk tugasan kamu. Pertama, bina ayat berdasarkan perkataan yang diberikan pada rajah yang kedua dan rajah yang ketiga menggunakan kata bantu yang betul. Okey. Kalau kita tengok tadi, ada rajah yang pertama dan ada rajah yang kedua, ada rajah yang ketiga. Rajah yang pertama, cikgu telah bina ayat untuk kamu. Okey, sekarang untuk rajah yang kedua dan rajah yang ketiga kamu bina sendiri. Okey, kemudian hantar kepada
cikgu secara peribadi untuk semakan dan pentaksiran. Okey, jadi kamu tulis baliklah ayat kamu tu pada buku tulis kamu dan hantar kepada cikgu. Pastikan guna kata bantu yang betul. Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Selamat menjalankan tugasan. Sentiasa jaga diri. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.